Dulu kita marah kan, Allah bagi kita susah sampai tunjuk langit. Apa benda orang bagi aku ni kan? Aku pun nasihat saya. Saya hari tu 3 hari saya dah nak buat nak berubat. Lepas tu saya buat balik dosa besar saya. Dia cakap dengan Nabi SAW, Nabi SAW kata siapa kalimah la ilaha illallah akan masuk syurga. Sahabat dia tanya walaupun dia berzina dan mencuri. Nabi kata ya, walaupun dia berzina dan mencuri. Sahabat dia tanya 3 kali, walaupun dia berzina dan mencuri. Dan kali ketiga Nabi cakap ya, walaupun dia berzina dan mencuri, dan walaupun benda tu kau tak suka dan dengar. Ini desakan iman bang. Bila abang dah buat tu abang rasa menyesal, abang rasa taubat. Tunggu Nabil lah. Bil, kereta ni bagi saya lah. Bayar kereta sikit. Saya nak gunakan demi agama, bagi saya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Masya-Allah. Dah mak. Orang kaya saudara minyak wangi. Saudara minyak wangi. Masya-Allah. Siap ya. Siap Tarik bin Ziyad, sahabat Tarik bin Ziyad datang buat dakwah di bakar kapal. Siapa? Tarik bin Ziyad, sahabat. Bakar. Dakwah bakar kapal. Siap. Jom. Siap ni. Alhamdulillah bang. Masya-Allah. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Pada. Macam. Baik. Jom. Assalamualaikum. Bandit Toast. Waalaikumsalam. Bawa ke dia. Tapi sarjan punya rumah baru meninggal. Oh, itu kita makan nasi lemak sedap. Dah tak ada dah. Selamat dah tak ada? Nasi lemak dah tak ada. Allahu akbar. Saya tak ada. Oh, masa pergi sana. Saya tak ada datang kan? Tak ada surah kan? Alif datang apa nama Hafiz datang tu, Hafiz Rosdi. Hafiz Rosdi datang. Oh, tak ada. Sebelum jadi perkara ni kan, sebenarnya cakap dengan saya masa tu tengah kerja baru ni, dia cakap macam ni, aku rasa nanti aku akan dapat satu ujian yang besar sangat. Dia cerita macam tu. Dia dah cakap awal dia kata. Lepas tu dia kata sebab apa dia tanya kan, sebab apa yang aku nak sekarang ni semua dapat. Masya-Allah. Sebab dia betul-betul jadi kan, kita jadi Tapi Allah tahu dia mampu tanggung kan. Memang Allah bagi berkadar kemampuan kan. Jadi kita tak ada hujan macam tu, sebab kita tak kuat kita. Anak demam pun. Betul lah. Demam pun dah gagal. Tapi dia sekejap je boleh lupa photoshoot. Kita rasa okey sebelum masuk dah zikir aku nak ingat bila ada interview pun semua kita lupa. Jadi bila balik cakap Allah ada satu masa yang aku lupa pasal Allah langsung. Tak cakap langsung tak juga pasal Allah semua kan. Dia jadi seronok cakap tak boleh. Di satu masa tu kita akan rasa nak cakap tu macam semua salah, macam nak cakap ke tak, cakap ke tak. Tu lah benda tu. Tengok saya main interview. Itulah habis apa. Saya main interview sampai orang dah malas nak tanya. Kena touch scale dia. Oh ya. Dia tanya benda lain, kita jawab Allah. Dia tanya je kita jawab Allah. Dia tanya je kita libat je Allah. Saya anniversary 25 tahun kot, tak ada cerita pasal esok, cerita pasal Allah je. InsyaAllah. Kita nak cakap macam mana? Kau sedia platform je, izin Allah jadi kita benar. Masa tengah boleh buat duit dalam keadaan macam ni, buat je. Tak payah pindah, tak payah. Saya 2 kedai tutup. Pasal nampak dunia kan. Kedai apa Amir? Kedai coklat saya tu. Saya tutup dua-dua sekarang ni. Yang tadi dah sampai lah. yang atas tu. Yang atas tu office nanti saya buat office baru kat Kelana Jaya. So kita buat pengurusan ni. Dah tak payah nak buat coklat dah. Kilang ada. Bagi kat kilang buat. Kita deal je. Hantar Brunei, Singapura, sama macam sekarang. Tapi kita dah tak payah nak ada overhead kedai, tak payah nak ada budak kerja. Toi dah yang balik. Budak saya kerja je sampai 30 orang tu buat coklat tu. 30 orang? 30 orang Syul gaji. Tapi masa tu kita jual dalam sebulan dalam RM15,000. Sedap lah nak bayar gaji. RM15,000 betul. Banyak. Main agent memang sedap lah.
seorang ejen ambil RM3,000. 15 hari 10 orang ejen restock. Bawa makan ni laju kan? Dia makan memang laju lah. Kopok saya cakap tanya Faris, kopok saya beri RM700,000 botol dia jual Setiap bulan? Kita orang jual dekat 100,000 botol dalam masa 15 hari. Masa tu cash up. Sekejap, saya pakai ni. Tu cari siapa selalu ambil berat. Deal dengan orang tu. Bang, kubur tak ada generator dengan lampu bang. Orang nak tanam orang malam tak boleh. Awak keluar duit 10% daripada awak main berniaga ni. Dia nak tukar kapet 10% daripada awak main berniaga ni. Bagi dia. Masjid punya kapet awak dah mati pun ada lagi. Tu lah dia apa? Kita punya makin lama makin banyak. Kurang yang punya. Nombor akaun? Nombor akaun? Nombor akaun dia. Nabi datang pada sana. Nabi kita je orang Arab. Arab kan. Masya-Allah. Masya-Allah. Doa dapat tau. Kena bima razaqtana wa qina azabannar. Masya-Allah. Boleh makan sini ah. Okey, alhamdulillah hari ini kita disaji oleh Banditos Love Your Hunger. Masya-Allah. Nama betul-betul Ustaz. Boleh. Assalamualaikum Banditos Love Your Hunger. Masya-Allah tengok Amal ini Masya-Allah. Amal cakap. Allahu akbar. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah. Assalamualaikum. Tak gambar lu. Ha. Ni bang. Banditos ni bahasa Chinese. Oh, finish masya-Allah. Satu video Alright. Ready? Okay guys, assalamualaikum. Masya-Allah, korang boleh tengok ada roti sandwich dengan fresh meat ni, masya-Allah. Ada cheese, ada french fries yang dia letak dengan apa benda ni ya? Herb. Oh, masya-Allah. Korang kena try. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, masya-Allah. Korang kena try kan, insya-Allah. Banditos, korang check out dia punya Instagram ataupun Facebook. Love Your Hunger. Masya-Allah. Kan? Makan ada, tempat tinggal ada, isteri ada, anak ada, kawan-kawan ada. Ada masalah risau sikit, boleh telefon Amar, boleh telefon kawan-kawan kan. Ustaz ramai kan, Ustaz ni macam mana Ustaz? Borak kejap dengan Ustaz, lega, lepak, tengok TV balik kan, layan balik kan. Kejap lagi kan, sebab kita pun dah tahu kan, baca Quran pun Allah dah bagi kelegaan, buka bayan pun kita dah lega. Talak dunia Maulana Ali kan, settle. Kita dah letak dunia bukan macam dulu. Dulu kita letak dunia nombor 1 kan. Apa-apa kan, orang cakap apa apa orang fikir like tak banyak pun marah. Kan? Like, orang tak suka aku dah kan, masalah kan. Sekarang ada kita peduli benda tu. Sekarang ni Allah suka aku ke tak suka, Allah pandang ke aku ke tidak ni kan. Dulu nak datang sini pun kena ada ni. Dulu nak datang macam ni RM5,000 kurang-kurang. Pay duit kan? Kan? Nak datang nak jumpa kan, RM5,000 dalam tangan kan, RM10,000 paling kurang kan. Tapi sekarang ni kerana Allah kan. Temukan Allah, pisah kerana Allah. Kita buat ni nak collect lah kan. Hari ni ada abang-abang kat sini yang balik terus buat amal. Alhamdulillah lah. Dapat kat kita sikit kan, dapat kat kita sikit. Kalau tidak tu duduk saja kan, kalau tak keluar, kalau tak muzakarah kan, kalau tak jumpa orang. Kita kena jumpa orang yang tak tahu kan, orang yang tak tahu macam mana kita nak buat dia ambil tahu, macam mana kita nak buat dia tukar direction hidup dia kan. Yang lagi mencabar orang yang tengah senang. Masya-Allah kan, orang susah ni dia dengar kita ada lagi lah kesan kan, aku susah, dia orang ni orang-orang berjaya kan, apa rahsia dia orang kan, Orang senang. tapi orang senang, orang yang lagi banyak duit daripada kau, lagi banyak duit daripada aku kan. Kita sembang kan, tengok kita sebelah mata kan, benda dia ni cerita pasal Allah ni, aku tahu lah Allah bagi aku lebih daripada kau.
Kan? Rumah aku lagi besar daripada rumah kau. Kereta aku lagi besar daripada kereta kau. Duit aku dalam bank lagi banyak daripada kau. Kau struggle dia, aku tengok. Betul ke Allah bantu kau? Allah bantu aku lah. Orang ni. Jam kan. Orang macam ni kan. Macam mana kita nak bawa dia keluar kan? Itu orang yang Allah bagi kaya tapi keberkatan kurang. Kena macam orang yang betul-betul tengah buat amal gila-gila. Macam mana nak cakap? Macam mana kita nak buat kan? Orang-orang macam ni kan, kena takazar tu, malana-malana kita bagi kat kita, jam kan? Tapi kerja kita sampaikan kan? Kerja kita dapat jumpa, sembang je lah, bagilah tahu. Sebab tu meninggalkan Medan tu, macam kita kan ada tempat kan, Faris ada tempat ni, Faris tengah buat lah ni Medan dia, ni kawan-kawan dia semua. Tanda kasih sayang satu orang sahabat kepada sahabat-sahabat yang lain kan. Ni tanda dia kan. Bang tolong bang, usaha dia kan. Bang datang bang, kawan saya ni semua nak dengar ni bang, datang lah. Abang Amar tolong Abang Amar datang, Abang Nabil datang. Boleh tak bawa Abang Syarul kan? Abang Syarul, Abang Amar, Abang Syarul panggil Alif apa semua kan? Usaha kasih sayang satu orang sahabat kepada sahabat-sahabat yang lain kan. Kan? Dia tak nak dia masuk syurga buat baju seorang-seorang kan. Tak ada videografer, tak ada orang nak masak kan, tak ada kawan-kawan yang ada dekat dunia dengan dia itu hari kat dalam syurga seorang-seorang kan. Pasal semalam kot saya dengar, semalam Ustaz apa lah cakap yang merisaukan kita dekat akhirat nanti, kita tak bersama dengan sahabat, kita tak bersama dengan keluarga kita, kita tak ada kawan-kawan kita. Kita pergi syurga tapi dia orang ni tak ada. Itu yang kita risau. Kan? Kita dapat masuk syurga, kawan-kawan tak ada, mak abah tak ada. Mak apa aku tak ada dalam syurga lah. Allahu Akbar. Tu macam mana? Syafaat tak ada, tak mati syahid. Kan? Syahid tidak, apa tidak, ngam-ngam je. Amal dengan akhlak tu okey-okey lah, dapat masuk syurga kan. Tapi yang lain tak berjaya. Sebab apa? Masa dekat dunia itu hari tak buat usaha. Sebab tu usaha ni lain. Ada agama kan, dengan ada amal untuk diri sendiri, dengan ada usaha, lain pergi dia. Lain kan. Kita buat benda tu pun jadi macam lain kan. Kita pergi jumpa orang tu. Sekarang kalau jumpa orang mesti cerita agama kan. Tak ada benda lain yang lebih menarik lah. Kalau tak jumpa pun call. Tak jumpa pun kita punya. Inilah dia tabligh, usaha pilihan, bukan usaha kebolehan. Allah pilih kita untuk buat usaha ni, bukan atas dasar kebolehan kita. Satu orang yang pandai cakap, boleh PR dengan orang, tiba-tiba nak cerita pasal agama, kalau bukan dengan pilihan Allah tak boleh, lepas je kan. So saya cakap macam sorry, saya dapat borak dengan Abang Faizal tadi kan. Saya tanya dia, bang ni apa abang ni pesanan ni kan, nasihat lah kami sikit, mereka ni apa semua kan. Sekat kita ni, mereka ni, kita kena merdekakan diri kita daripada rasa marah kata. Sebab kita ni sekarang asyik marah kan. Kita marah dengan benda yang kita tak dapat kan. Kita marah dengan benda yang kita tak tahu apa nak jadi ni kan. Ini satu zaman yang kita kena fikir lebih lah. Kita ada fikir risau macam mana keadaan kita kat dalam kubur ni kan. Kalau dekat dunia pun Allah boleh tunjuk, aku boleh tarik apa aku nak, aku boleh buat apa aku suka, senang-senang, sekelip mata. Pagi tu kita bangun, lepas subuh kita bangun untuk tahajud, member kita meninggal. Dah tak ada lah. Bila pula giliran kita? Dia akan sampainya. Ini barang confirm. Ini barang bukan agak-agak kan, bukannya tak kot, tak mati lah kot Lip, tak mati kot. Kau tak mati kot Lip, aku rasa. Mana ada kau confirm mati Lip. Aku confirm mati. Kita semua confirm pergi kan. Apa-apa kita tinggalan untuk kita kan. Allah bagi kita duit buat rumah tu kita ada terima jemaah. Allah bagi kita duit, kita boleh beli baju, seluar, kasut, hype beast yang kita nak. Ada tak kita terfikir untuk ambil satu kedai yang kita buat
transport untuk jemaah datang untuk transit. Kan, sediakan aircon, kipas, tempat makan, tempat ni semua bekalan Syul. Kan, dalam kita seronok-seronok, Allah bagi kita lebih, kita seronok. Tapi lebih tu bukan untuk kita rupanya. Lebih tu Allah nak tengok kan. Allah tengok kita every time, setiap masa. Dia tak pernah lupa kita kan, tapi kita selalu lupa dia lah kan. Tapi ini Ustaz Don cakap satu benda yang kita tak perlu, orang cakap, nak marah lah. Sebab ini kejadian manusia kan. So aku boleh nasihat kau supaya aku boleh ada usaha, supaya Alip dah dapat nasihat tu, boleh nasihat orang pula kan. Kita nasihat member kita every time, dan kita harap orang nasihat kita pun every time. Sebab kita akan lupanya. Hari ni kita duduk kat sini pasal kita tak ada 5-6 juta dalam bank sekarang yang memerlukan kita untuk lepak dekat penthouse kat pavilion kan. Sebab kalau kita ada duit banyak, kita ada benda yang lebih baik yang kita nak buat daripada kita duduk sini muzakarah pasal agama. Betul tak? Kita semua tengah susah kan. Sebab Allah bagi kesusahan kita kat dunia ni supaya kita ingat kat dia kan. Dan ini satu tanda Allah sayang kat kita lah kan. Dulu kita marah kan, Allah bagi kita susah sampai tunjuk dulu kita punya marah dengan Allah sampai tunjuk apa benda kau bagi aku ni kan. Kau bagi aku susah-susah lagi. Kau bagi aku motor suruh aku kerja. Aku kerja ni, aku nak dapat duit kerja ni, aku bukan nak buat belanja aku nak bagi mak aku. Kenapa kau bagi aku susah ni ya Allah kan. Tapi ni hari baru kita tahu kenapa kan. Susah untuk kita, senang untuk dia kan. Tak elok untuk kita, elok untuk dia kan. Tahu ya, anak saya dia buat peperiksaan kan online, dapat 100%. Lepas tu saya cakap, oh tahniah kakak kan, wah pandai lah kakak ni. Lepas tu dia cakap apa tahu, oh maybe it's just my lucky day, dia cakap. So saya cakap dengan dia, kakak, dalam Islam there's no lucky day, there's no bad day, there's only tak day. Kan, kita mana ada kalau aku tak pergi sini tu hari, kalau aku tak ambil keputusan ni tu hari, aku takkan jadi macam ni. Islam tak ada kalau. Islam Allah dah tulis lah kan. Apa kejadian kita kan 50,000 tahun sebelum ada langit bumi kan. Allah cipta first kali pun penaan, tulis pasal Alip, kejadian kau Alip, viral kau macam mana, apa cerita kau, apa benda semua. 50,000 tahun 50,000 tahun dulu pap Alip keluar tabligh. Allah tulis kan. Dosa kita je tahu, aib kita je tahu kan. Kita je tahu aib kita macam ni. Kita je tahu malunya kita bila Allah buka pawagam ke akhirat tu, tunjuk depan semua orang. Boleh handle ke Mat? Saya tanya dulu, boleh handle ke? Kita tengok orang punya video pun kita tak boleh handle. Orang yang kita kenal kan, orang yang kita idola kan, orang yang kita kenal tiba-tiba buat aib. Uish, kita tak boleh terima Syul. Allah, hai, betul ke dia buat ni? Bayangkan Allah tunjuk tu dekat semua, sebesar-besar pawagam. Itu yang kita nak lepaskan diri tu. Dalam muntakat hadis ada dia cakap, tiba hari tu Allah panggil kita masuk dekat satu bilik, dia bisik je dekat kita apa aib kita. Takkan kita tak nak jadi orang yang tu? Takkan kita tak nak jadi orang yang itu kan? Allah boleh buat. Allah boleh tunjuk aib kita dan Allah boleh sorokkan aib kita. Dulu kau ada buat ni. Ya Allah, ya Allah. Betul ya Allah. Dan bergantung pada Allah kan, sama ada dia nak azab kita atau dia nak bagi pelepasan pada kita. Betul kan? Dalam muntakat hadis dia kan, tutup aib orang. Kita tutup aib orang. Kita tutup aib member-member kita. Member kita buat salah, member kita buat benda tak betul, tapi kita tutup aib dia. Tapi pelan-pelan kita bawa dia kan, kita bagi tahu dia, kau solat je. Solat boleh betul kau. Kau zikir je. Zikir boleh betul kau. Zikir sekarang free bang. Zikir ni sekarang kan, ada kopi ibu dek. Kan, zikir ni kita apa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya melainkan daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni Ali ada daya untuk zikir yang Allah bagi. Dulu ada zikir? Tak ada. Memang tak ada. Saya pun tak ada. Kan?
Dulu kita mana ada amal zikir, tapi sekarang ni kita dah ada amal zikir. Amal zikir ni sekarang ni tak ada apa-apa tau. Sekarang tak nampak apa-apa tau. Tunggu Dajjal keluar ni. Masa makanan dengan minuman dah tak ada dekat dalam muka bumi ni. Kan, Bandito order dah tak sampai. Roti dah tak ada, makanan dah tak ada dah bang. Zikir akan hilangkan haus dengan lapar. Masa ni baru ada efek zikir. Dan masa ni kalau baru nak zikir tak jadi. Lambat lah. Dia tak jadi. Dia kena masa sekarang ni. Sebab tu Allah cakap dengan kita kan, masa kita tengah on top, tengah kaya, tengah senang, tapi kita punya amal macam kita tengah susah. Bagi jadi lebih menyeramkan, Ustaz Malik cakap apa? Kita orang yang masuk neraka nanti bukan badan saiz macam kita ni. Besar gunung Uhud tu. Kau bayangkan menggelegak kau besar gunung Uhud tu, menggelegak daripada tapak kaki sampai ke otak. Macam mana rasa dia? Kan? Tapi Allah bagi kita buat amal dekat dunia ni mudah. Mudah bang. Kan? Abang masak tadi kan? Abang makan, Abang Syarul makan, Abang Alif makan, saya makan, kawan-kawan semua makan. Kita habis je dari kat sini, semua buat amal. Abang percaya tak? Semua pahala kita semua dapat kat abang. Pasal apa? Pasal abang sediakan kami makanan, makanan ni kami makan jadi tenaga untuk kami buat amal. Abang akan dapat pahala tu. Sebab tu isteri bila suami keluar pergi kerja, bagi minum air je, segala apa amal yang suatu suami buat dekat luar akan dapat dekat isteri. Mudah. Pasal tu Nabi cakap kan, isteri masuk neraka, masuk syurga paling mudah, nak masuk neraka pun paling mudah. Buat dengan tak buat. Kan? Anak member anak member saya kanser hati, kemo, kanser usus, meninggal. Budak ni saya tengok dia daripada dia kecil. Mak dia meninggal, mati dalam teksi dengan lelaki lain, accident. Teksi tu terbakar. Budak ni bapak dia tinggalkan dekat bengkel, bawa balik rumah Amar, kencing kat dinding rumah Amar. Bayangan tu, satu budak yang ditinggal-tinggal, tak dijaga, balik rumah kita. Kalau awak masuk akal lah kalau ada anak member datang balik rumah kan, kalau nak pergi toilet dia turun buka depan awak, dia tu masuk akal lah? Tak masuk akal kan? Budak ni macam tu, mak dia meninggal macam tu, bapak dia memang kaki barang kan. Saya jumpa dia sebelum dia meninggal, budak ni. Nenek dia cakap dengan saya, Nabi kenal tak budak ni? Saya cakap, siapa ni? Ni anak member lah. Saya terperanjat. Meninggal budak tu. Tapi Allah punya sayang dengan dia. Allah punya sayang dengan dia daripada dia kecil sampai dia meninggal, dia tak pernah senang. Tak pernah rasa senang bang. Budak ni. Ni suasana tu. Syukur lah kita. Syukur lah kita ini hari kan. Anak kita sihat, anak kita baik. Anak kita cuma tak dapat pergi sekolah je, tapi kita punya marah, Allahu Akbar. Tapi tengok kan, pasal tu kita kena banyak jalan, kena banyak ziarah, kena banyak tengok, pergi hospital tengok budak-budak sakit. Sedih bang. Syukur tu dia akan datang. Kan? Tapi kalau kita duduk satu tempat, kita buat amal kita sendiri, tak sampai benda tu, tak akan sampai. Dia tak akan jadi selagi kita tak buat usaha. Sebab tu ziarah kan, Nabi suruh ziarah orang sakit, bantu orang mati, gali kubur, dapat rasa feel. Oh, dia ni kalau contoh kita buat yang contoh ni kita buat 300, yang ni kita melawat yang lain. Satu channel boleh 999,999 kiraan. So dekat 6 juta lah. Dia sekarang banyak masyarakat dekat tu kami nanti tengok. Tak balik satu situ tempat tengok video. Apa nama? Lagi tu ni. Tak
dia guna cara itu. Dia orang tak musuh dah tu dah jadi musuh nak dapatkan kuasa untuk dia. Supaya bila dapat kuasa kat dia, dia bolehlah buat jor, nanti nak buat yang benda-benda berkait dengan agama, apa benda semua kan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sunat kan? Allah. Abang semayang ada tanya. Lain dia ni. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lurus tarakan saf. صلي لله تعالى وصلي فرض العصر 4 ركعات الإمام لله تعالى. الله أكبر. Itu imam meningkat. Maulana Hazim cakap apa? Satu orang yang iman dia semakin meningkat adalah dia akan cari amal dan ibadah selepas satu amal dan ibadah. Maknanya daripada dia bangun je dia dah baca doa bangun tidur kan. Apa? Allah Alhamdulillahi ahyana tu kan. Ba'da ma amatana kan. Walaihi nusyur. Dia baca yang itu, lepas tu dia mandi, lepas tu dia wuduk, lepas tu dia tahajud, lepas tahajud dia buat taubat, dia buat hajat, lepas tu dia azan, lepas tu dia buat qabliyah subuh kan, lepas tu dia zikir, lepas tu dia buat taklim, lepas tu dia mengaji lagi, lepas tu dia baca yasin lagi, lepas tu dia baca 4 surah tu lagi kan. Semua amalan-amalan yang 14 pagi dia dah macam tu kan. Lepas tu keluar pula pergi kedai kopi, bukan niat nak minum apa ni, bukan niat nak minum, nak jumpa orang sebelah dakwah. Dah mula kan, satu hari 25 orang kan. Ada rutin kita macam tu. Macam mana kita nak duduk depan Allah, kita cakap, aku dah buat apa yang kau nak ya Allah. Ya Allah, aku minta syurga engkau ya Allah. Allahu Akbar. Syurga untuk satu-satu orang tu. Ustaz Malik cakap, jiran kita, kau keluar sekarang kau tengok bulan kat mana. Kan nampak kan bulanan siang kan. Tu rumah jiran tu. Ni kita kat sini, bayangan jiran kita, rumah kau dengan rumah dia, jiran tu, rumah member kau ni, tu bulan tu. Maknanya bumi ni kau punya. Paling kecil 10 kali. Paling kecil 10 kali dunia. Itu orang last sekali tu. Orang last bang. Kita sibuk gaduh kat dunia ni. Ini tak bayar lagi 200, musuh sampai mati. 100-200 je, 50-60 ringgit je, boleh halal-halalkan kan, boleh lupa-lupakan, berbaik, tanya khabar, macam kau okey, sihat, buat apa sekarang kan, ada masa jom kita lepak, jumpa sekejap, jumpa asbab nak apa, sampai dengan benda ni kan, bukan jumpa sekarang aku bless tu, bless lebih dia bless ni Allah punya. Benda-benda dunia ni semua Allah boleh lorongkan, Allah boleh bantu. Betul. Hari ni kau boleh bless ni, Justin Bieber boleh pakai, Allah nak bagi pakai. Anytime Allah nak bagi pakai. Tapi engkau tu, kita ni macam mana? Kita ni hubungan, relationship kita dengan Allah kan. Relationship kita dengan Allah ni macam mana kan? Macam Abang Syarul cakap tadi kan, saya sebelum masuk photoshoot memang saya dah stamp kan, boom bam kan, Allah all the way kan, Allah all the way. Jumpa cameraman setiap petik tu Allah tapi tak kan. Tapi inilah mujahadah tu, dan Allah aku menyesalnya ya Allah, aku lupanya Allah. Inilah yang Allah suka, iman kan. Satu kampung yang semua beramal dengan satu kampung yang
buat dosa, lepas tu dia taubat dan buat amal, lebih dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Allah ni suka kita apa? Allah ni suka kita ni balik pada dia. Allah ni dia memang tahu kejadian kita ni. Malaikat pun dah cakap kan, ini ya Allah, ni manusia ni akan buat salah ni Allah. Kan kejadian kita dah diketahui kan. Sampai setan pun tak nak kan, tak nak. Setan bukan masalah dengan kita kan. Dia tak taat perintah Allah. Allah suruh dia sujud je, padahal tak ada langit dekat bumi ni yang setan, yang iblis tak sujud. Power tak power ni. Kan kalau kita marah kan, celakanya iblis ni. Padahal iblis lebih alim daripada kita. Aku pernah dekat kampung kat rumah aku, masa tengah renovation, ada satu Indon ni ditugaskan duduk dekat rumah aku tu, jaga barang-barang aku sebab pintu tak siap, pintu tak ada, rumah tu terbuka, dia kena duduk. Tanah tu 100 tahun usia dia, baru kena tebas tau, baru kena buka lah. Datang duduk, dia duduk kat situ, dia kena jaga. Masuk hari kedua menangis-nangis call brother kontraktor aku, bang saya mau pulang. Cakap kenapa? Semalam saya tidur, ada satu perempuan tu berdiri depan dia malam, berdiri depan dia tapi tak menghadap dia, nampak rambut dia lah, sama ada dia berdiri atau rambut dia panjang kat depan ataupun daripada belakang. Dia kata tak boleh, kau kena duduk situ juga. Menangis-nangis, dia tak nak balik. Lepas tu brother cakap, kau pasanglah Quran kat dalam kau punya phone. Hari kedua dia pasang, benda tu datang duduk sebelah dia. Pasang Quran Pasang Quran mah. So kita nak cakap apa kan? Makhluk Allah kan, makhluk Allah. Yang kita patut takut sama kita ni. Sama kita ni, macam mana kita nak elak daripada dengki orang, fitnah orang yang dihantar kepada kita. Itulah amal yang kita kena buat. Sedekah kan, zikir, solat. Ada orang kadang-kadang bila dengar cerita pasal orang kena sihir ni, jadi pelik untuk dia. Siapa kau kena sihir? Aku tak pernah lalu tak pernah rasa macam mana kena sihir. Tanya dia, mesti dia sedekah tak pernah miss, amal dia tak pernah tinggal, solat dia tak pernah tinggal. Orang yang ada amal, zikir, solat, sedekah ni semua, susah nak kena sihir. Betul juga, susah. Melainkan Allah uji dia. Sebab kalau kau nak kena sihir pun, memang Allah uji lah, izin Allah kan. So orang yang kena sihir, meninggal sihir pun silap-silap boleh dapat masuk syurga. Sebab kehidupan dia melalui kesakitan. Tapi dalam masa yang sama, dia minta dia minta taubat. Dia minta, aku dia ni member aku ni gambar member aku yang paling terkini. Sedih weh, aku sama-sama dispatch dengan dia. Tapi Allah uji dia kan. Dia tengok kesian weh. Allah kena tak, dia kanser. Dia kena kanser. Tengok ulang habis. Boleh jadi kat kita. Tapi hari-hari solat tak tinggal, puasa lagi, zikir, mengaji. Kau tengok, satu orang yang Allah nak sediakan dia masuk syurga, Allah bagi dia kesakitan. Dengar, tengok kat kita cakap apa kan? Kesiannya Allah, kesiannya. Tapi untuk dia yang terima, yang reda, yang dah sedia, macam orang tadi gantung lah. Kan? Satu sahabat dulu siapa? Abdul Rahman. Bukan Abdul Rahman. Ada satu sahabat dulu, dia pernah datang kat Nabi tau. Dia pernah cakap, ya Rasulullah, aku pernah curi unta kampung sebelah. Macam mana dengan Rasulullah ni? Rasulullah cakap apa ni? Bagi sini tangan lah, potong, pukul mudut kan. Nabi potong tangan dia. Nabi potong tangan dia. Dia cakap, yang kena potong ni cakap apa dengan tangan dia? Dia kata, nasib baik aku dah potong kau kan. Kalau tidak, asbab engkau, seluruh badan aku pun masuk syurga. Masuk neraka. Masuk syurga lah. Sebab dah potong tangan, so tangan je masuk neraka. Lain-lain diselamatkan. Tapi kesanggupan kita kan, kalau ikut kita sekarang ni, lidah, mulut minum arak ni kan, tangan kita sekarang ni untuk taubat. Umat akhir zaman perlu buat usaha agama berapa peratus? 10%.
10% je daripada kehidupan kita. Maknanya sebulan 3 hari kan. Nabi 24 hours, sahabat-sahabat 24 hours, asbab 24 hours. Ini hari ada agama ni kan. Tidak belakang rumah kau sekarang ada rumah kecil warna merah tu, ada 5, pagi-pagi kena bagi makan kat Tuhan kau kan. Tuhan dah makan belum? Kau tengok kau tengok kan, kita ni Allah selamatkan dengar kelakar. Tuhan kau bagi makan, macam mana kau boleh bagi makan dekat Tuhan kau? Lepas tu kau minta tolongan Tuhan kau, bagi murahkan rezeki kau, tolong lindungi aku kan, tolong jaga aku kan, isteri aku, anak-anak aku kan. Lepas tu bawa 5 kan. Tolong kan. Cocok kan. Kita dengar pun kelakar kan. Kesian nak kat dia orang ni. Kesian weh. Pasal tu Nabi, orang Yahudi mati lalu depan dia pun dia nangis. Allah, hai, tak sempat aku nak sampaikan agama aku pada dia ni. Ya Allah, dia dah mati kan, masuk dengan aku dia kan. Jadi wallahualam, semoga Allah semua bagi kita kesan agama dalam kehidupan kan. Semoga hari ni yang dah dengar hari ni, kawan-kawan kena tahu kan, hari ni apa yang Amal cakap, Alif ni, saya semua kita kongsi ni hari atas usaha kawan kita Faris, untuk kita hari ni dapat dan sampaikan kan. Telefon ada. Sekarang bukan dulu dulu kena siapkan unta, nak kena pergi rumah member kan, baru dapat ni kan. Sahabat bagi tahu ni kan pasal hadis kan. Weh, sahabat Nabi cakap macam ni kan. Tu yang kita dah baca mutakat hadis tu kan. Sebab tu usaha dia. Hari ni yang kita dengar ni pakai telefon ni weh. Kau kejap ikat duduk ke depan tu, bukan going roti. Kau tahu tak Nabi cakap apa? Tu usaha kita kan. Bagi mula. Sebab kita tak tahu kan, antara kita ni lantas sekejap lagi ni kan kita dah faham Sida boleh jadi jatuh kat situ licin jatuh kat situ licin. Betul, mati ni kita tak tahu kan, dia hari yang tidak bertarikh, tapi hari itu akan datang. Jadi insya-Allah kita sama-sama buat syok benda ni kan. Benda ni syok weh, cakap syok, dengar syok kan. Syok dengar di situ. Bawa ke maghrib sebab kita baru dah makan. Saya nak kena gerak ni. Rumah saya masak tadi Faris. Nak ni take away ni. Tak, yang saya punya tadi pun ada. Saya boleh panas ni. Dia kena buat yang take away ni. Dah standby dah hidup. Oh, dah standby. Jadi insya-Allah kita tutup dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak tanya sikit pasal Ikram Muslimin. Nak tanya pasal Ikram Muslimin tu. Boleh terangkan sedikit? Ikram Muslimin ini lagi power Ikram Muslimin. Muslimin silakan. Ikram Muslimin ni inilah saudara-saudara kita kan. Kita nak tunaikan hak saudara kita, nak muliakan dia sebab kalimah iman la ilaha illallah dalam diri dia. Jadi hari ni kita kadang-kadang itulah, kita kadang-kadang member-member ni kita minta tolong, kita tak nak tolong dia, susah tak nak bantu dia. Jadi Ikram Muslimin ni adalah kita nak mulia, macam mana kita nak tunaikan hak dia. Kalau dia susah, macam mana aku nak bantu dia. Dan hak antara hak orang Islam, hak sama Islam adalah nasihatkan member. Ni hak kita sebenarnya. Hak bukan hak kita, hak dia. Kita kena nasihat dia, kena bantu dia, nasihatkan dia, doakan dia. Kalau dia sakit, kena ziarah dia. Kalau dia mati, kena ikut dia sampai kubur. Ni semua hak-hak. Ni Ikram Muslimin lah. Macam mana satu orang sahabat, satu kisah dalam Fadhil Amal ada kisah ni. Orang ni dah nak mati ni. Dia panggil sepupu dia. Dia tolong ambilkan kau air, aku nak mati ni. Dia nak minum air, dia dengar sebelah orang mengerang. Aduh, aku sakit, aku nak air. Dia kata kau bagi orang sebelah tu. Ni dia muliakan orang sebelah, dia muliakan orang lain. Dia sakit, dia nak mati, dia muliakan orang lain. Orang tu nak minum air pula, dia nak sakit, dia dengar lagi orang lain. Sahabat seperjuangan dia dengar tengah sakit juga, aku nak air, tolong. Kau bagi dia dulu, utamakan dia dulu. So sepupu dia ni nak pergi kat orang yang ketiga tu, orang ketiga tu dah mati. Kembali kepada orang kedua dah mati. Dia pergi kat sepupu dia yang asal panggil tu pun dah mati. Tiga-tiga mati. Dia orang mati dalam keadaan dia orang nak saudara dia dapat dulu. Benda ni yang kita nak belajar. Kita susah tapi kita nak saudara kita senang. Bukan sebab kita tolong dia sebab dia artis ke, sebab dia tak, sebab iman yang ada dalam diri dia. Sebab la ilaha illallah. Itulah Ikram Muslimin kan. Masa dekat Nabi punya sahabat pun dia kepala kambing. Kepala kambing. Kepala kambing. Orang bagi hadiah kepala kambing, bagi hadiah kau, bagi mana last kali dapat kat dia balik. Orang hadiahkan kat dia balik. Ini aku yang bagi dia. Ini aku yang bagi orang. Ini ikram. Kita utama muliakan orang lain kan. Ikram ni dia punya sampai tahap orang yang kita benci pun
kita boleh buat baik. Apa kita nak bawa kemuliaan tu, macam apa yang kita nak bawa kan, kita nak bawa pergi jumpa Allah kan. Apa kita nak bawa kan, ya Allah, dulu aku pernah tak suka dengan sekolah ni, tapi asbab kerana engkau ya Allah, aku taat dengan engkau, buat baik dengan dia kan. Aku beli buah, aku hantar ke rumah dia kan, padahal ada hutang aku berpuluh-puluh ribu ni kan, aku hantar lagi buah kan, aku hantar sejadah kat dia, aku hantar buku fadilah amal dekat dia kan. Aku nak buat baik dengan dia kan, aku halalkan hutang dia dengan aku tu ya Allah kan. Aku harapkan geram aku, sakit hati aku ni yang dia tak bayar ni, sampai dia susah aku ni, kau bayar balik kat akhirat. Ini semua asbab-asbab kita nak dapat masuk syurga. Come on guys, kita kena masuk syurga guys. Betul. Kalau tak masuk, tak ada tempat lain ya. Kalau tak masuk syurga, tak ada tempat lain. Kalau tak masuk syurga, mana ada tempat lain? Memang neraka. Mana ada yang lepak kejap? Tak ada weh. Tak ada. Tak ada. Allah bagi tu je. Syurga, neraka. Kau pilih. Kau tahu macam mana nak masuk syurga dan kau tahu macam mana nak masuk neraka. Senang. Aku bagi engkau, Nabi bagi kita soalan bocor banyak, cikot pun banyak. Banyak. Kita je pelan-pelan nak buat. Kan? Bayangkan atuk kita yang siapa ada atuk lagi kan. Atuk, kau tanya dia, Tok, macam mana tu keadaan sekarang kan? Dia mesti tak percayalah dia jumpa zaman ni. Dia mesti tak percaya dia jumpa zaman Covid ni. Dia mesti tak percaya, wih, aku jumpa lah tak boleh masuk masjid. Aku jumpa lah tak boleh buat majlis kat masjid. Aku jumpa orang semayang jemaah kena gari. Kau masuk akal lah orang semayang jemaah pakai baju oren kena gari. Kau gila ke weh? Kita boleh jumpa weh. Kita boleh nampak sekarang ni depan mata, keluar surat khabar orang solat jemaah keluar kat bawah tu di compound 12,000. Kau bayangkan atuk kita jumpa benda tu. Maknanya memang tak lama kita jumpa ketua. Kita akan datang tak tahu apa pula kita jumpa. Kita akan datang, kita tak tahu macam ni. Ni atuk kita ni jumpa ni. Atuk kita umur dah berapa bang? 60 lebih, 70 boleh jumpa ni zaman ni. Agak-agak kita jumpa apa? Ini tak tahulah kan. Belum Imam Mahdi keluar, Nabi Isa turun. Allahu Akbar. Dajjal main depan rumahnya. Roti ke wifi? Roti ke wifi kan? Amar? Wifi. Pilih apa Mar? Roti ke wifi? Ada wifi Ambil wifi lah, boleh order benda ni. Ada wifi. Kalau dah dia cakap setiap lorong aku akan masuk, setiap rumah aku akan pergi. Kan? Kita boleh relax lagi kan, fikir petang nak makan apa, malam nak makan apa kan, movie night lagi kan, tak salah. Tapi pembahagian betul. Allah Akbar. Tapi betul kadang-kadang aku duduk kan, fikir kan, jumpa lah, rasa kan perang cukup lah, jumpa perang cukup. Macam mana persediaan kita? Ada yang nanti naik kuda sini dah lagi, ada yang nanti panah, ada yang nanti main pedang. Siapa kat sini hafal Quran 30 juz? Amal seorang je lah. Tengok tu apa ni, Brigade Al-Qassam buat apa kan, baca Quran je. Tengok Taliban punya ni undang-undang sekarang, semua ikut sunnah, semua ikut Nabi. Yang fight dia kalau kau tengok kan, yang kata Taliban tak elok, semua liberal. Semua tak nak pakai tudung, tak nak duduk agama Islam, nak bebas, nak ni kan. Dia boleh jadi kat negara kita lah kan. Pengamalan agama Islam tu hanya sekadar rasmi macam tu je lah kan. Bila masjid pun, masjid lepas solat kau dah tak boleh nak kumpul kan, nak buat tazkirah tak boleh, nak muzakarah tak boleh, nak mengaji. Maknanya dulu lepas masjid maghrib atau isyak mengaji ramai-ramai kan, orang tua mengaji kan, ada tuan guru datang. Sekarang mana ada
Berapa ramai nenek-nenek, makcik-makcik kita kan, mak-mak kita yang dah tak pergi masjid. Yang dah tak khidmat orang Moreh. Berapa ramai orang yang dah tak pergi surau, tanya khabar jiran macam mana. Pasal tu orang banyak bunuh diri. Kan? Ekosistem dah tak betul lah. Kan? Sebab tu Dajjal dia akan datang bila dia dah diterima. Ni nak ke situ lah ni. Kita dah mula terima yang solat Jumaat ni. Tengok nasib lah bro. Tengok macam mana kan. Tapi usaha tak ada kan. Berapa ramai tu hari Jumaat, jom kita pergi masjid, kita tengok berapa ramai yang duduk kat pagar tu merintih. Berapa orang Orang dah biasa. Tapi sekarang makin tak ada. Macam itu kan saya kat cyber. Dulu ada first PKP 1 ada. Ada kan? Sekarang tak ada dah. Jadi Tahu wali ni cakap apa? Itu abang lah. Abang lah wali yang boleh terbang tu. Videographer pun Tahu dia cakap apa? Patutlah sengit. ada yang tak kena. Ada yang tak kena. Ada je tak kena. Dengan bini ni tak payah. Mesti ada benda yang tak kena kan. Mesti ada benda tak kena. Ustaz Razak cakap apa? Otak bini kita separuh. Betul. Orang perempuan ni otak dia separuh. Lepas tu Maulana Hamid sambung. Tapi yang menyedihkan, kita yang otak penuh ni boleh ikut orang yang otak separuh. Allah. Tapi duduk orang dia orang power mah. Dia orang punya cakap tu kan. Kita duduk kat situ. Allahu akbar. Jazakallah khair. Allah. Bicara orang Amir ni. Orang punya duduk dengan dia orang ni memang Weh, duduk dengan dia orang best. Zarul. Duduk dengan dia orang sekejap je. Tapi kata-kata dia orang tu, pasal dia orang amal kuat. So kata dia orang punya kesan kat kita melekat. Betul. betul-betul cakap dia ada roh. Dia orang cakap ada roh. Dia orang cakap benda yang memang ada guna kan. Balik kita akan ingat benda tu, lepas tu siap boleh sampai kat orang. Itu yang best tu. Beza kan. Sebab tu kita kalau nak cakap dengan orang, kita amal kita kena kuat. Baru kita cakap dengan siapa kan. Ada kesan. Kan? Macam Ustaz Zuan cakap itu, bukan cakap kita yang beri kesan, amal kita beri kesan. Amal kita. Sebab tu selalu-selalu kita punya, macam saya selalu doa kan, Allah bila orang nak jumpa aku untuk dunia, InsyaAllah aku boleh bagi dia sesuatu yang bila dia balik, dia bawa ke akhirat. Kan? Dia datang kan, macam orang macam saya. Alah, selalu orang datang kan, bang, dia tak saya nak jumpa abang untuk review barang saya. So barang tu kan untuk dunia. Tapi bila kita dapat jumpa dia, dia tazkir dia terus. Cerita pasal akhirat kan. So dia datang untuk dunia, tapi dia balik untuk akhirat. Beza kan. Kalau tak dia datang untuk dunia, dia balik pun untuk dunia. Dia dapatlah apa dia nak. Kita nak promote, nak apa benda tu. Kat akhirat dia tuntut dah pula kita. Kat akhirat dia tuntut kita pula. Saya jumpa dia berapa kali ya Allah. Sikit pun dia tak cakap. Sikit pun dia tak cakap. Solat, amal kan. Buku Fadilah amal pun dia tak bagi saya. Aduh. Padahal dia tahu. Inilah mall yang saya pergi audition menang Raja Lawak. Oh, Pompret. Pompret ni. Jom. Ambil gambar dulu kan, Brik? Boleh. Amal dulu kat abang. Sugar ni tak kena baju. Ada pasar. Ada pasar kan? Kak Sugar nanti jangan lupa datang kelab saya Kelab malam saya paling. Illallah. Kan kecil ni mintalah dapat. Mengharap weh. Khauf dan roja. Takut dan mengharap. alah. Tak nampak. Wah, pati ni. Kita tengah tahan sabar kan. Kita tekan nafsu pati tu dengan kaki kiri kan. Agak kan Sugar dapat pati kan. Gila-gila. 1, 2, 3. Okey dah. Kuat dah weh, sakit kepala. Tu memanglah, kau memang ekstrim. Sakit kepala. Sakit kepala. Tak, kalau ikut macam tu tak ada. Tangkap kepala. Dia ada barunya, madu. Saya dah order. Sama brand. Kopi? Saya bagi Kopi lah. tak? Tak, dia madu. Vital madu tu, bukan? Dia macam yang madu tu. Tapi itu tak boleh main. Panas. Tak nak bagi saya satu set madu.
Warna hijau kan? Tak, ni warna simpan gol. Oh. Jokowi yang mati. Jokowi yang mati. Oh, okey. Lama nak tunggu. Apa nak tunggu? Mana dah semua hidup nak Jokowi yang mati tu lama. Allah. Kenapa Ammar nak? Satu. Sekali lah tengok. Boleh bang? Bagi kayu buku tu sekali. Hai. Buku hai. 1, 2, 3. Kita pergi Mekah, makcik-makcik tu. Tattoo. Kan, makcik-makcik tu kan. Saya pernah fikir gitu lah. Mekah macam mana ni, nanti pakai ihram nampak. Kali rupanya memang ramai. Ramai. Saya pergi tu memang orang Kita pergi yang bukan nak tunjuk orang kan. kita pergi untuk Allah SWT, real ni. Ni awak kena nafsu keliling terus. Kan. Ramai mana. Memang kena fight lah. Memang kena fight. Sebab tu Allah tutup benda-benda yang menaikkan. Sebab tu orang kafir tak dimasuk. Sebab kita nak kena jaga aib kita. Sebab dekat dalam tu ekstremis pun ramai. Betul. Kan? Ekstremis ramai je. Mana ada yang tak bertumbuk depan Hajar Aswad? Ada. Hei, bertumbuk bang. Yang bogel, yang terlucut kain semua. Yang gaba-gaba pun ramai. Yang gaba-gaba pun ramai. Yang gaba orang. Itu Mekah tempat orang paling baik ada situ, tempat orang paling jahat ada. Ada seorang cikgu ni hilang isteri dia naik teksi. Bayang awak dengan isteri awak turun hotel, awak buka pintu teksi, awak suruh isteri awak masuk, barang tertinggal. Awak cakap tunggu kejap, hilang bini sampai sekarang. Allah uji sampai tahap tu. Kat tanah Mekah tu. mau doa, mau betul-betul hajat Mau betul, hajat mau betul, niat mau betul. Sana cash. Sana cash. Saya pernah duduk kan, tengok kan, kita kan manusia kan, tak kencing. Berapa lama boleh tak kencing kita? Satu hari mesti kencing kan, tengah hari kencing kejap kan, petang kencing kan. 11 pagi sampai 2 pagi tak kencing, tak berak. Tak rasa pun. Duduk dekat Masjidil Haram, nak duduk depan Kaabah Mihal. Bulan puasa 10 malam akhir. Buka puasa, maghrib buka puasa, minum air sip-sip dengan kurma. Buka yang makan betul. Sekali dengan sahur pukul 4.30. tak terasa pun lah. Tak terasa. Nak dapat duduk malam ganjil kan, 27, 29. 25, 27, 29. 10 malam belas tu. Kita tak pernah rasa kan jam manusia. Pernah rasa kan jam manusia kan? Kita jam kereta kan, ini jam manusia. Duduk kat luar kan, kau duduk belakang orang kan macam ni. Ada bergerak? Tak boleh gerak. Semua punya ramai, berapa juta orang tu serentak 10 malam hari. Mekah. Rindu Allah. Dia haji dengan 10 malam akhir mana Haji lah. Haji lagi ni Haji lagi pasal pack dia ada banyak kan. Haji saya pernah jalan kaki daripada Masjidil Haram sampai Mina. Ambil barang. Sebab dapat bilik, dapat hotel dekat Mina. Dapat macam ada tempat duduk kan. Tinggal barang. Lepas tak sebab kita dapat bas. Sepatutnya sebab saya punya haji, saya buat haji apa? Haji yang 12 hari, kira macam haji orang Mekah lah. Boleh pergi Mina, boleh patah balik hotel, besok boleh datang balik melontar kan. So masa kita orang pergi tu, kita orang tak tahu, kita orang dapat macam satu banglo ni. Sekali dia orang kata okey dapat banglo, barang-barang semua kat hotel. Nak pergi ambil barang kat hotel, bas tak boleh masuk. Jam kan? Jalan kat tengah kot, 11.30 kita sampai azan subuh. Jalan kaki berapa jam tu? 6 jam tu. 6 jam jalan kaki. Kita plan nak backpackers. Tahun depan. Ya, Haji. Tahun depan. Backpack. Haji backpack. Allah. Dia kalau macam tu awak kena gerak. Sebab haji bulan 8 kan. Dia kalau backpack, yang ni dia pernah buat lah. Abang Wazi pernah buat. Naik cruise 4 bulan. Oh, naik cruise 4 bulan. Naik daripada Siam pergi China, pergi Rusia, pergi ni. Sampai sana Chris tinggal buat haji, balik naik kapal terbang. Kan? Ada kan? Abang Wazi kan? Abang Wazi buat. Tapi memang kena buat weh. Tapi saya ikut juga cerita tu. Abang Wazi bawa
Kan naik kris kan. Naik kris. Lepas tu dia balik, tinggalkan balik motor dia Tapi ni kris tau, motor kan. Ustaz Umar cakap ustaz dia dulu, Ustaz Sri Petaling, naik basikal weh, sekarang ada kat Mekah. Tak balik dah. Tak balik. Dia memang tunggu nak bai'ah dengan Imam Mahdi. Masya-Allah. Level. Dia bawa mula-mula first dia pergi, dia kena tangkap kat Rusia. Dia tangkap kat Rusia, dia orang hantar dia balik. Ni kali kedua dia pergi, dah sampai dah. Bini dia, anak dia semua dah ada kat sana. Tunggu Imam Mahdi keluar, bai'ah terus. Masya-Allah. Kena bawa Benito ni pergi Mekah. Amin. Hari sini. Sebab ini hari kan kita yang tu disaji. InsyaAllah nanti kalau 9 bulan kalau nak datang je boleh nak je awak bagi tahu tu. Saya nak tinggal channel lagi. Bila awak dah keluar awak boleh buat je. sama-sama kita syukur abang. InsyaAllah bang. Kami bagi insyaAllah. InsyaAllah. Allahu Akbar. InsyaAllah bang jumpa lagi. Okey. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Nama punya lah. Bagi insyaAllah. Hati. InsyaAllah amin. Bang jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih bang sudah datang. Bang jumpa lagi. Boleh. Bang jumpa lagi insyaAllah. Jom sekali dengan Abang Syarul mah. Okey. Oh jadi banyak. Okey boleh. InsyaAllah. Nah dia punya. Dah dia putus. Boleh gambar salam kereta Syarul. Boleh bang insyaAllah. Okey. Boleh. Semoga Allah terima insyaAllah. InsyaAllah abang Kan ada ni insyaAllah. Ini insyaAllah. Ini insyaAllah. InsyaAllah Zikir. Terima kasih Terima kasih Zikir. Saya start kereta dulu bang Okey. Dia ni dia punya. Saya punya sini tak jumpa. Ambil. InsyaAllah. Okey mah. InsyaAllah. Berberoja doa saya. Ambil banyak sobat ulama yang kena doa kita. Allah Akbar. Amal lagi insyaAllah. Nanti kita lepak sekali. InsyaAllah. Yang ni keluar 9 bulan Syarul punya ni. Keluar kat mana? Belum ada route lagi. Ingat nak keluar tempat King. Boleh lah. Saya pun plan-plan macam tu juga. 9 hari bulan hari apa Khamis Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu Ahad. Khamis Jumaat Sabtu betul 3 hari. Kami Jumaat Sabtu Happy birthday. Semoga panjang umur. InsyaAllah abang ambil tengok tu. Tak pun banyak hidayat. Saya keluar, lepas tu saya balik buat meletup. Saya keluar. InsyaAllah. InsyaAllah. Happy birthday. Okey, boleh. Baik insyaAllah sahabat. InsyaAllah. Saya nak pisang awak ni. Dia terasa macam tu. Allah Akbar. InsyaAllah. Okey. Dah kan? Okey. Tengah gambar. Jom. Balik Keluar jalan Allah punya sekali. Sekali. Ambil. Mak duduk dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ni sikit. Dia boleh je ambil anytime. Amal boleh ambil. Allahu Akbar. Cariak sangat pula Babi luar. Cariak. Kan nak first pun cariak pula kan. Babi ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah Akbar. Allah Akbar. Okey, terima kasih. Okay, Alhamdulillah kita selesai program kita hari ni. Alhamdulillah kita dapat buat majlis, dapat makan sama-sama dengan sahabat kita Abang Nabil, boleh tengok. Dan Syarul dan Alif. So guys, korang boleh subscribe channel ni insyaAllah. Stay tune, banyak lagi info-info manfaat kita akan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sebab apa kita tak nampak benda ni? Sebab kalau Allah zahirkan semua benda kita nampak, kita akan hidup dalam ketakutan dan kita tak boleh hidup.
Macam benda tu lah. Macam contoh kalau kita terlampau takut kan, kita nampak bakteria ni semua ada bakteria, ini ada bakteria, kita tak boleh hidup ni, kita dalam ketakutan ni. Betul, dia kata Allah ni dia tutupkan benda-benda yang tak baik ni depan mata kita supaya kita boleh jadi hidup jalani hidup dengan ketenangan. Kita nak jalani kehidupan dengan ketenangan tu lah dengan yakin, oh Allah nak buat, kalau jadi pasti jadi, kalau tak jadi pasti takkan jadi. Walaupun seluruh dunia kata benda ni jadi, kalau Allah kata tak jadi, tak jadi. Kalau seluruh kata benda ni tak jadi, kalau Allah kata jadi, jadi. Sebab kalau nak tengok kan, contoh lah kat depan ni, contoh ada orang tengah sesak nafas, kat rumah ni ada orang tengah sakit pening kepala, semua ni kalau kita nampak ni kelang kabut hidup kan. Alamak, orang tu tengah sakit lah, ada orang COVID kat situ rupanya. Kat situ rupanya ada orang yang buasir tak boleh berak-berak. Kat situ ada kucing yang tengah muntah-muntah, dah tak makan berapa hari. Kalau Allah zahirkan semua benda masalah kat muka bumi ni, kat nampak kat mata kita, tak boleh hidup kita. Tak bergerak. Betul lah, bila kita yakin dengan Allah ni, tu yang kita dapat. InsyaAllah dia abang zihin sikit isteri abang. Dia cakap dalam setiap benda yang kita nak buat, kita nak takut, kita nak kena tahu apa yang kita takut. Contohnya kita takut dengan COVID. So adakah kita betul-betul kenal dengan COVID? Kita takut COVID boleh spread melalui udara. Andai kata kita pakai mask, adakah ada udara lagi? Masih ada udara. Tak ada udara, mati dah kita. Kan? So kita nak tahu benda tu berkadaran dengan apa yang kita tahu. Kita tak boleh nak sembrono takut. Kan? Kalau kat mas ada COVID, kita tak tahu kan. Kalau udara dah ada kat mas tu. Saya cakap yang itu pasal anak saya kan. Saya cakap apa nama, Allah ni takkanlah kita nak yakin dengan Allah, kita nak minta tolong Allah bila Allah tunjukkan kuasa dia. Sebagai contoh, Fatimah boleh demam, pada waktu dia duduk dalam rumah, tak ada orang keluar, tak ada apa, dia sakit. Takkanlah waktu tu, ya Allah, kita doa, ya Allah, tolonglah apa nama, ya Allah Fatimah ni, semoga Fatimah. Takkan kita nak beriman dengan Allah bila Allah bagi dugaan betul-betul tu. Kita nak kena ready sebelum Allah bagi dugaan, kita beriman dah. Benar. Ayat John ni Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia kalau Smartec ni dia ada kadar kelajuan dia bang? Tak sure, saya ada juga kot. Ada orang pernah langgar palang Smartec laju sangat. Dekat dengan jemaah yang gas, dia kata kadang-kadang kita tashkil ni, orang ni tak keluar kan? Sebab Allah nak jaga hati kita. Sebab Allah tak nak kita rasa kita hebat. Oh, aku pergi cash semua dapat datang kan. So tadi kan saya berdoa Allah SWT pilih diorang ni semua keluar 3 hari. Tapi saya nak jaga hati diorang. Kalau diorang tak keluar pun Allah nak bagi tahu yang kau tak ada apa-apa pun. Kan kau rasa kalau kau hebat sangat, berjam-jam diorang duduk dengan kau dengar. Tapi kalau Allah kata tak izin diorang tak keluar, dia takkan keluar. Nak jaga hati kita kan. Nak bagi tahu yang kita ni tak ada apa-apa. Bukan bayan kita, bukan kakusari kita yang buat orang keluar. Saya tadi pandang muka semua, saya doa, ya Allah kau pilih lah diorang ni, kau pilih lah diorang ni. Saya nak sangat diorang semua dapat apa yang abang-abang rasa kan, keluar 3 hari. So benda-benda yang saya selalu buat kan. Saya setiap kali kalau macam ada tashkil macam ni ke ada, memang saya akan tengok muka ni, saya doa, ya Allah kau keluarkan lah dia ni, ya Allah, ya Allah kau keluarkan, kau pilih lah diorang ni, ya Allah. Benda-benda ni supaya Allah pilih diorang. Kalau bukan sebab kita pun, orang lain datang tashkil pun dia keluar kan. Ya Allah, kita nak semua umat ni datang kepada sunnah Nabi, datang kepada agama. Saya dah start ambil nombor orang yang nak keluar lah. Masya Allah.